Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Baik, hari ni aku nak share kat korang tentang satu perkara yang selalu kita tanyakan berkaitan dengan kereta segmen A dan segmen B, iaitu berkaitan dengan fuel consumption ataupun penggunaan minyaknya. Jadi hari ni aku akan cuba buat video yang sesuai untuk diuji dalam waktu PKP ni, di mana jarak perjalanan kita tak boleh begitu jauh dan tak boleh nak keluar sesuka hati. Jadi aku akan cuba buat bagaimanakah penggunaan minyak untuk Toyota Vios ini. Jadi jika korang berminat nak tahu tentang perkara ini, boleh sebenarnya untuk korang tekan button subscribe dan juga button like. Dan kita akan jumpa sebentar lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Okay, kita pergi kepada trip A. Trip A dah berjalan sejauh 1070 km dan penggunaan minyaknya secara purata adalah 13.7 km seliter. Kereta ini dah berjalan lebih kurang 29 jam untuk tempoh 1000 km tu, dan purata kelajuan adalah 37 km sejam. Ini bermaksud sebenarnya kebanyakannya adalah pemanduan dalam kampung dan juga di bandar lah, sebab 37 km sejam kan. Baik guys, aku dah kosongkan meter tu untuk trip B. Jadi kita akan uji sekejap lagi tentang penggunaan minyak untuk trip yang pertama, iaitu kita akan buat pusingan di dalam kawasan kampung ni. Jadi kita tengok macam mana penggunaan minyak untuk perjalanan di dalam kampung. Korang boleh tengok dia punya meter kat situ. Aku harap dia jelas lah, sebab aku tak boleh nak gunakan dua kamera. Jalan kampung ni pada aku dia hampir menyamai jalan bandar lah. Sebab dia banyak berhenti, dia banyak bonggol, dia banyak halangan, simpang. Jadi penggunaan minyak dia sebenarnya agak kuat kalau di jalan dalam jalan kampung ni. Okay, ini yang biasa kita jumpa dalam jalan kampung, iaitu bonggol lah atau speed bump. Jadi speed pun sebenarnya dalam kampung ni tak adalah laju. Kita maksimum pun mungkin dalam 50 ke 60 km sejam paling laju lah. Tapi yang baiknya macam ini, 50 pun kita rasa slow. Okay, setakat ni penggunaan minyak 8.2 sebab banyak simpang. Bila banyak simpang, gear yang digunakan akan selalunya gear rendah lah. Sorry, gear tinggi lah kan. Dia ke tinggi, gear rendah, low kan, gear low. Okay, dia banyak simpang. Setakat ni penggunaan minyaknya adalah 9.4 km seliter dengan average 20 km sejam. Okay, yang aku perasan tentang Vios ni, dia bila kita berada pada jalan yang tak perlu pertukaran gear, okay, highway tak nak naik, tapi jalan bandaran yang agak lancar, yang tak berbukit dan rata, penggunaan minyak dia sangat baik. Boleh dapat dalam 19 tu boleh. Tapi sekali kau berhenti kat traffic light dan kemudian banyak lagi jalan yang tersenggut-senggut tu, okay, dia boleh drop dengan agak cepat. Maksudnya dalam pemanduan yang statik, dia boleh jadi sangat jimat. Tapi bila berada pada jalan yang di mana kau perlu stop start balik tu, dia ada masalah dengan gear low dia kuat makan minyak. Okay, tu yang aku perasan lah tentang Toyota Vios ni. Okay, tambahan pula macam kampung ni dia banyak bukit, dia banyak simpang. Jadi penggunaan minyak dia sebenarnya agak tinggi lah, sebab pertukaran gear tu berlaku dengan sangat kerap sekali.
Jadi macam ni, turun bukit, gear dah turun. Okey, kemudiannya ada sempang. Okey, automatik dia akan gear 1 atau gear 2. Okey, bila kita masuk sempang ni selalunya gear 1, gear 2 lah. Okey, nanti penggunaan minyak dia kembali meningkat. Okey, kalau jalan ni tak, kadang-kadang tak sempat lagi gear 7 dah jumpa sempang lain. Jadi perjalanan dalam kampung ni sebenarnya dia agak memakan minyak yang agak banyak lah. Okey, gear belum gear 7 dah perlu berhadapan dengan bonggol. Depan tu sempang. Okay, setakat ni kilometer menunjukkan aku dah jalan 5 minit dengan average 28 km sejam dengan jarak 2.4 km. Okay, penggunaan minyaknya adalah 10.2 km per liter. Macam ni bukit, nampak RPM dia dah jadi 3000. Okay, bila kawasan yang berbukit macam ni, jadi penggunaan minyak dia lebih tinggi daripada biasa, dan sangat tinggi lah sebenarnya, bukan lebih tinggi, sangat tinggi. Okay, daripada 10.6 tadi, bila aku naik bukit tu saja tadi, dia boleh jadi 10.2 kilometer per liter. Jadi penggunaan gear rendah dengan RPM tinggi sebenarnya sangat-sangat memakan minyak. Okey, nampak tak, itu jalan kampung macam itulah. Kita bagi laluan kepada King lalu. King kita jangan halang arahan dia atau petitah dia kita kena patuh. Okey, baik. Untuk ujian yang ini sejauh 4.9 km sejam dengan 9 minit perjalanan serta 32 km sejam, 4.9 km, dia mencatatkan 11.6 km sejam. 11.5 km per liter. Okay, penggunaan bahan api. Jadi kita akan cuba untuk perjalanan jalan negeri pula. Nampak padahal aku baru idle dalam beberapa minit saja, tak sampai seminit pun. Nampak tu dia turun lagi dari 11.6 sekarang dah 11.3. Jadi dengan idling ni pun sebenarnya minyak digunakan dengan banyak. Nampak tu dia turun lagi 11.2. Okay, jom kita try. Okay, kita test untuk jalan negeri pula. Okay, ini sebenarnya nak pergi cari susu anak. Okay, jalan negeri ni jalan luar yang tak ada bonggol, tak banyak simpang, straight, tapi mungkin berbukit, bukau sedikit, berbukit dan mungkin follow kenderaan lah. Okay, jom kita tengok bagaimana penggunaan minyak dia. Okay, jarak tempat yang aku nak pergi ni dalam mungkin berbelas kilometer ataupun 15 kilometer sebenarnya daripada kediaman aku. Tapi disebabkan walaupun dia dalam radius 10, tapi disebabkan benda tu tak ada dekat tempat yang dalam radius tu, terpaksalah lebih sikit radius. Okay,
Tu dalam SOP memang macam tu kan. Jadi kita boleh bergerak ke kawasan yang lebih daripada 10 km radius dengan syarat yang tempat benda tu tak ada kat tempat kita. Okay, kalau orang duduk bandar mungkin tak ada masalah, tapi yang duduk luar bandar ni dia ada masalah untuk cari kedai untuk barang-barang tertentu yang tak ada di kawasan yang terdekat. Jadi sekarang kita dah memandu lebih kurang hampir 4 km. Total pengguna minyak adalah 14.7 km per liter, dengan speed average-nya adalah 7.3 km per hour. Aku masih lagi tak pernah cuba di highway besar lah. Kalau highway di Johor, masa aku di EDL tu pernah, tapi bukanlah sepanjang-panjangnya, hanya untuk cross dan sebagainya lah. Jadi tak dapat lagi nak dapat pemanduan highway tu, penjimatannya. Tapi kalau setakat jalan negeri yang macam ni pun sebenarnya boleh dapat sehingga 19 km per liter, bergantung kepada kelancaran perjalanan lah. Okay, aku rasa di highway sebenarnya mungkin boleh dapat sehingga 20 km ataupun 21 km per liter, dengan syarat mungkin memandu 100 ke bawah lah. Tapi memang aku perasan dia mungkin mudah mencapai kilometer yang banyak untuk setiap kilometer. Contoh macam 19. Tapi sekali kalau kau dah start tekan brake, dah start jumpa sembang, dah start follow lori, penggunaan minyak dia dah start turun dengan banyak. Lagi satu, kalau macam kita berada dalam situasi ni lah, pemanduan slow, lepas tu jalan berbukit bukau, perlu sentiasa pertukaran gear, dan macam follow kenderaan di depan, dia akan lagi cepat makan minyak sebenarnya. Jadi aku boleh nampak sebenarnya Vios ni dia sesuai untuk cruise. Dia akan sangat jimat, tapi bila dia berada dalam situasi di mana start-stop ni ataupun gear turun naik ni, dia sebenarnya kuat minyak. Dia bukannya kereta yang jimat minyak secara total lah. Dia berdasarkan pemanduan tertentu. Okay, contoh macam ni lah. Bila kita slow, kita naik RPM sampai 4, minyak akan turun dengan mendadak. Okay, nampak tu, daripada 6.1 dia boleh jadi 15.6 dah tiba-tiba. Okay, padahal perjalanan tu dalam 3-4 saat je. Okay, tapi penggunaan minyak dia turun, nampak dah 15.2. Okay, ni kita kena catch up balik untuk dapatkan dia punya penggunaan minyak yang lebih baik. Okay, peratus penggunaan yang lebih baik. Mungkin enjin dinosaur ni yang lama ni, dia punya karakter macam tu, dan dia pun bukannya terlalu berkuasa. Dia adalah sebuah enjin yang seimbang dia punya kuasa dan body dia ni. Tu kesannya aku rasa dia menyebabkan penggunaan minyak yang banyak semasa pada kelajuan pertukaran gear yang kerap. Tapi bila pemanduan yang lancar tanpa pertukaran gear, dia boleh mendapat bacaan kilometer yang baik. Contoh macam ni lah, ni sekarang aku tengah turun bukit, daripada 15.2 sekarang dah jadi 16.4 kat situ. Nampak tak? Bila turun bukit yang di mana aku tak terlalu tekan minyak, dia akan naik dengan baik. Ni bila naik bukit semula, okay, aku nak sustain aku punya speed tu. Okay, macam sekarang ni follow belakang lori. Okay, nanti minyak dia akan turun balik lah ni. Okay, ni aku terpaksa tekan. Okay, double line tak boleh masuk. Okay, 16.7 sekarang ni. Okay, 16.8. Okay, pada RPM 1500, speed 60. Tengok aku nak potong lori ni sekejap lagi. Bila aku tekan pedal, dia akan makan banyak minyak kat situ. Okay, bila aku tekan pedal, sebenarnya ada orang tanya dia ada lag tak? Aku boleh cakap sebenarnya dia ada lag dalam setengah saat macam tu. Alright, masih lagi 2 line. Okay, sebentar depan tu aku boleh potong. Okay, okay, dia lambat. Dia ada lag dalam 1 saat, okay, ataupun setengah saat.
Okey, untuk gerakan itu daripada 16.7 tadi dia turun kepada 16.2. Okey, untuk gerakan yang hanya mengambil masa 3 atau 4 saat sahaja. Okey, nampak tak penggunaan minyak dia bila kita RPM tinggi sangat banyak, tapi bila RPM dia rendah dan kita dia boleh konsisten, dia akan maintain je minyak tu. Okey, tapi sekali kau tekan dan dia naik, minyak dia akan laju turun Jadi kaki tu penting lah bila kau nak bawa kereta ni. Sebenarnya elakkan untuk tekan minyak mendadak dan elakkan pertukaran gear yang kerap. Okey, walaupun guna manual, dia tetap akan bertukar gear juga. Okey, nampak dia kembali balik 16.7. Okey, dalam pemanduan yang santai macam ni lah. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi dia adalah RPM dia dan juga pertukaran gear serta kaki korang lah yang mempengaruhi sebenarnya penggunaan minyak dia jimat ke tidak. Okay, kita motor sebab lori tu nak masuk sempang. Okay, sekarang penggunaan minyak adalah 17 km per liter pada takat 11.8 km perjalanan dengan average speed adalah 79. Okay, baru kita jumpa sempang. Okay, tengok daripada 17.13 ni kita masuk sempang. RPM dia punya gear mesti gear 2 sekarang ni. Okay, bayangkan 17.3 sekarang ni. Nampak dia dah boleh turun 17.1 dalam keadaan yang sangat cepat. Padahal kita tak tekan kuat sangat pun dia punya pedal minyak ni. Cuma pertukaran nampak tu dah jadi 16.8 pula. Okay, itu yang aku nak cakap ni. Vios ni bila gear dia turun, kau tekan minyak, RPM dia naik, minyak dia nampak dan 16.6 dah pula. Okay, dia kat situ. Jadi dia mungkin tak sesuai untuk jalan bandar sebenarnya, aku rasa Toyota Vios ni. Okay, perjalanan yang selalu start-stop, traffic light, bonggol yang perlu pertukaran gear yang kerap, sebenarnya dia hampir-hampir tak sesuai untuk nak jimat lah masa aku. Tapi kalau kau tak kisah, tak peduli, tak ada masalah pun. Okay, dia kalau kau nak kereta yang jimat minyak, perjalanan di bandar ni mungkin bukan kereta yang sesuai. Sebab itulah masalah dia. Okay, sekarang ni dia dah kembali kepada 17.1 km per liter bila jalan ni tak ada gangguan, lancar je. Okay, nampak daripada tadi 16, sekarang dah 17.4. Bila tak ada apa-apa gangguan, gear tak bertukar, RPM dia masih lagi bawah 2, speed lancar dan kau tak tekan brake. Okay, dalam kelajuan ni dia cepat kembali naik. Jadi kalau kau sentiasa guna kat bandar, memang dia akan lagi kuat minyak sebenarnya. Okay, aku sebenarnya dah hampir sampai ke destinasi yang dituju untuk cari barang. Okay, sekarang kilometernya adalah 18.1. Tapi aku tengah idling kat Sempang ni. Okay, ada mungkin beberapa saat ni aku rasa sekejap lagi dia akan turun kepada 18 ataupun 17.9. Kita tunggu. Okay, bila pertukaran gear kita masuk Sempang. Okay, walaupun bawa slow macam ni, dengan RPM nya pun rendah, 1 lebih, 1000 lebih. Okay, nampak minyak dia dah jadi 18.0. Okay. Alright, kita pergi sini dulu cari barang je.
Okey, sekarang minyaknya adalah 17.9. Alright, aku matikan dulu. Okey, distance dia adalah 20 km. Aku punya perjalanan daripada dalam kampung tadi sampai ke sini 20 km. Average dia adalah 15.5 km per liter. Gabungan di antara jalan bandar, jalan kampung dan juga jalan bandaran atau jalan negeri. Okay guys, jadi kesimpulan yang aku buat boleh aku buat daripada video penggunaan minyak pada Toyota Vios ni, aku boleh kesimpulkan ianya bukanlah sebuah kereta yang paling menjimatkan dalam segmen B untuk kereta import dan tempatan, sebab sebenarnya ianya hampir berada pada ranking yang terakhir kalau dibandingkan dengan Mazda 2, Almera, City, Vios pula, Persona pun. Aku rasa Persona dia boleh beat lagi, tapi untuk ketiga-tiga kereta import yang lain ni, dia hampir-hampir tak boleh nak lawan lah dari segi penjimatan, sebab kita faham dia menggunakan enjin lama yang mungkin dah kurang efisien untuk zaman sekarang, di mana kereta-kereta lain menggunakan teknologi yang lebih kehadapan untuk dapatkan penggunaan minyak yang lebih baik. Tapi pada aku ianya masih lagi boleh dianggap sebuah kereta yang masih menjimatkan. Dan untuk penjimatan yang baik sebenarnya perlu gunakan di atas lebuh raya dan jalan-jalan yang lancar. Mungkin korang kata takkanlah beli kereta untuk macam tu. Sebenarnya maksud aku kat sini, untuk Toyota Vios ni sebenarnya bila berada di highway yang clear, penjimatan minyak dia akan jadi sangat luar biasa. Sebab aku ada pengalaman masa guna City tu pun, walaupun pada highway, penjimatan minyak dia pun dalam 20 boleh dapat, 20 ke 21 km per liter boleh dapat. Tapi untuk Vios ni, untuk jalan biasa pun, jalan negeri pun sebenarnya dia masih lagi boleh dapat dalam 19. Jadi aku tak terkejut kalau di highway dia boleh dapat dalam 21. Cuma bezanya kalau dengan City tu sebab power dia agak besar. Bila power dia agak besar, sebenarnya dia boleh mengurangkan penggunaan minyak bila dia berada dalam keadaan berhenti tau. Maksudnya kuasa yang dia ada tu cukup untuk menolak kereta tu bergerak tanpa menggunakan minyak yang banyak. Tapi disebabkan Vios ni, bila dia dah start berhenti, start pertukaran minyak, start pertukaran gear, dia akan ada masalah pada pergerakan tu, momentum nak gerakkan dia tu, sebab power dia mungkin mencukupi. Jadi kesannya dia tak boleh nak hasilkan penjimatan yang lebih baik semasa kereta dalam keadaan pegun ataupun gear rendah, nak dapatkan dia punya speed, untuk accelerated orang panggil lah, macam tu. Jadi itu yang aku nak kongsi untuk video kali ini. Jadi kalau korang rasa bermanfaat, sebenarnya korang boleh share video ni, dan jangan lupa untuk tekan button subscribe lah bagi yang dah tonton. Jadi jangan risau, aku akan sentiasa update video-video yang lain selepas ni. Jumpa lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum.